Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbul persoalan, apakah tujuan dan matlamat kita menunaikan ibadat puasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi kita dengan tak benarkan kita makan dan minum sepanjang daripada subuh sehinggalah waktu terbenam matahari maghrib? Sudah pasti di sana ada tujuan, ada matlamat yang cukup agung. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita mendirikan ataupun mengerjakan ibadat puasa. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan kepada kamu mengerjakan ibadat puasa pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, semoga-moga dengan kamu berpuasa, lapar dahaga sepanjang setengah hari itu, menjadikan kamu orang yang bertakwa, orang yang baik, baik di sisi Allah Ta'ala dan baik kepada sesama manusia. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut bahawa ada 4 maksud dan juga ciri-ciri ketakwaan. Yang inilah yang kita harapkan daripada hasil natijah daripada kita berpuasa 29 hari ataupun 30 hari daripada bermulanya subuh sehinggalah tenggelam matahari, menjadikan kita orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa bersifat dengan sifat al-khawfu minal jalil. Menjadikan mereka takut kepada Allah Ta'ala. Takut meninggalkan suruhan Allah. Takut melakukan larangan yang akhirnya membawa kepada dosa, maksiat dan kemungkaran. Sebab itu orang yang bertakwa melalui ibadat puasa ini selama sebulan ini, dia akan menghadapi cabaran 11 bulan yang akan datang yang penuh dengan ujian cabaran. Maka dengan sebab itu, dengan berpuasa tadi menjadikan ianya seorang yang sentiasa mengawasi perbuatannya, perkataannya, kelakuannya, supaya menjadikan dia seorang yang sentiasa menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dengan dia takut kepada Allah, takut melakukan dosa, maksiat dan kemungkaran. Yang keduanya kata Imam Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu bersifat al-amal bitanzil, iaitu dia akan melakukan amalan agama dalam kehidupannya berdasarkan kepada apa yang terkandung sumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maknanya, menjadi orang yang bertakwa, dia tidak boleh dalam agama ini, dalam kehidupan ini bersumberkan semata-mata akal logik yang biasanya boleh membawa kepada keraguan, kekeliruan, kesesatan dan seumpamanya. Yang ketiganya, orang yang bertakwa ialah mereka yang bersifat dengan ar-ridha bil qalil, iaitu mereka yang reda dengan pemberian, dengan nikmat, dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakdirkan kepadanya, walaupun ianya sedikit, tetapi menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi, sebagaimana dalam Al-Quran menyebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat pemberian daripada aku, lalu dia mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sedekah yang sunat, nescaya aku akan tambah banyak lagi manfaat, kebaikan, keberkatan daripada hartanya tersebut. Dan orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, mestilah bersifat dengan sifat al-isti'dad liyaumir rahil, itu sentiasa menyediakan bekalan, menyediakan persiapan di dunia ini untuk dibawa ke hari akhirat nanti. Jadi dengan sebab itu, pastikan kerja yang kita lakukan setiap hari, amalan yang kita lakukan 24 jam sehari semalam,
niatkan ianya sebagai ibadah dengan maksud kita melakukan dengan penuh kesungguhan dan kita lakukan dengan niat untuk mengesakan, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dan sudah pasti kita tidak akan meninggalkan amalan-amalan wajib sepanjang melakukan amalan ataupun ibadat ataupun kerja tersebut, maka ia dikira sebagai ibadah. Dan jadikan seluruh kehidupan kita ini, sama ada kita bekerja, sama ada kita sebagai seorang anak, seorang pelajar, seorang suri rumah dan sebagainya, menjadikan semuanya sebagai ibadah yang mendapat pahala ganjaran di sisi Allah, yang inilah menjadi bekalan dan persiapan kita pada hari akhirat. Dan ini juga yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kamu memberikan, menyediakan bekalan dan persiapan menuju pada hari akhirat. Oleh itu, pastikan apa yang kita buat, kerja yang kita lakukan 8 jam setiap hari misalnya, punch card dengan bismillah dan punch out dengan alhamdulillah, maka seluruh kerja yang kita lakukan dikira sebagai suatu ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan ini juga yang disebut oleh Nabi SAW, sekiranya besok berlakunya kiamat dan ada benih di tangan kamu, nescaya aku akan perintahkan supaya kamu menanam benih berkenaan. Jadikan dunia sebagai ladang untuk kita membuat persiapan menuju akhirat. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a